Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-480 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan membaca, berkongsi, menghayati daripada karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab Al-Adhkar beliau. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya pengajaran untuk setiap daripada kita, insya-Allah. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada Zahrul Nizam Zakaria, Ching Chong Fen, Muni Ramadan Cip, dan juga Aisyah Zaujatu, Matno Abah, Juliza, dan juga madamku serta semua sahabat-sahabat yang lain. Di FB pula ahlan Aziza Iza, Safia Sapian, Katia Khairuddin, Ummi Zayhadi, Arif Taib, Safia Sapian, Galik Sprit, Laitun Abesah, terima kasih banyak-banyak. Kemudian Ummi Zayhadi, Ana Sukaimi, dan juga Kamiza Muhammad Amil, serta Ukhsal, terima kasih banyak-banyak Kak Kamiza, Ija Rahman, Kak Langsu, Zakia Muhammad Nin, Cik Tanasi, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nurizawati, Serina Abdul Rahman, dan Fatimah S, Cik Ani, dan juga Ainun Wari, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-663. Kita telah tiba pada penghujung kitab Al-Adhkar, yang mana di hujung selepas Imam An-Nawawi menceritakan tentang pentingnya istighfar, pentingnya memohon keampunan Allah, maka beliau tutup kitab beliau dengan membawa 30 hadis yang sepatutnya dijadikan pegangan di dalam kehidupan, yang sepatutnya dijadikan ikutan di dalam urusan seharian. Dan kita telah tiba pada hadis yang ke-21, riwayat yang ke-1233. Hadis yang ke-21 daripada 30 hadis daripada keseluruhan kitab, riwayat yang ke-1233. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk tag rakan-rakan kita yang lain, bantu untuk share, bantu untuk kongsi. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka hadis ini, kata para ulama hadis, kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, ketika mana mengulas kitab Al-Adhkar dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah, adalah antara hadis yang pada waktu itu sangat lengkap. Diceritakan tentang perlu mentaati kewajipan dan kefarduan, perlu untuk berhati-hati ketika mana adanya larangan, dan juga beberapa perkara yang lain. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-21
daripada Abu Tha'labah Al-Khashani, setengah menyebut Al-Khushani radhiyallahu anhum, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal farada faraid, telah pada waktu itu menetapkan kewajipan. Allah ada meletakkan ada perkara yang wajib dibuat, mesti dibuat, daripada solat fardu, daripada puasa pada bulan Ramadan, daripada zakat apabila cukup nisab dan haul dan juga syarat-syaratnya, daripada haji ketika mana mampu, dan juga beberapa perkara lain yang pada waktu itu merupakan kewajipan. Maka sabda Nabi SAW, kewajipan yang Allah telah tetapkan, fala tudayyi'uha, maka pada waktu itu janganlah kamu mensia-siakan. Fala tudayyi'uha, kewajipan yang Allah tetapkan pada waktu itu jangan mensia-siakan. Sebab dengan kewajipan tadi, pada waktu itu kita akan mendekat kepada Allah. Dalam hadis yang lain sabda Nabi SAW, tidak ada perkara yang lebih mendekatkan seseorang itu dengan Allah kecuali apabila dia menjaga kewajipan yang telah difardukan oleh Allah. Dan perkara yang wajib pada waktu itu tidak banyak, termasuklah menutup aurat, termasuklah beberapa perkara yang lain. Maka sabda Nabi SAW, kewajipan yang Allah telah tentukan, fala tudayyi'uha, maka janganlah disia-siakan. Sebab ianya memang mampu dibuat, ianya pada waktu itu memang boleh dilakukan. Maka sabda Nabi SAW, janganlah kamu mensia-siakan kewajipan. Sebab sebenarnya perintah Allah tadi bukan pada waktu itu untuk Allah. Sebenarnya perintah Allah itu adalah manfaatnya untuk kita, manfaatnya untuk setiap daripada kita. Maka baginda Nabi SAW tegaskan, maka perintah-perintah Allah, fala tudayyi'uha, maka janganlah pada waktu itu kamu sia-siakan. Maka ini bahagian pertama hadis. Seterusnya sabda baginda Nabi SAW pada bahagian yang kedua, sabda Nabi SAW, wa hadda hududan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa hadda, Allah telah menjelaskan, hadda ay fassala, Allah telah menjelaskan, hududan, beberapa batasan-batasan. Ada beberapa batasan yang pada waktu itu kita tak boleh untuk buat. Sama ada batasan itu adalah perkara yang makruh, maka kena tinggalkan, ataupun perkara yang haram, nanti kita akan sebut juga, yang mana pada waktu itu mesti ditinggalkan. Maka sempadan-sempadan tadi termasuklah kita dah belajar pada hadis yang kita dah belajar pada hadis yang ke berapa? Pada hadis yang ke 3, riwayat 1215, perkara-perkara syubhah pun termasuk. Maka ada batasan-batasan yang Allah telah tetapkan, bukan sekadar perkara yang haram itu mesti, tetapi juga perkara yang makruh dan perkara yang syubhah pada waktu itu perlu untuk ditinggalkan. Maka Nabi SAW bersabda, fala ta'taduha, maka janganlah kamu melampaui batasan tersebut. Fala ta'taduha, maka janganlah pada waktu itu melewati batasan tersebut. Sebab itu di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, tilka hududullah, itu adalah sempadan dan batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melewati, melampaui batasan tersebut. Wa man yata'adda hududallah, dan sesiapa yang melewati, melampaui batasan-batasan yang Allah telah tetapkan, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam suratul Baqarah.
Maka benda-benda yang fardu, maka jangan disia-siakan. Buat kerana itu memang di dalam kemampuan manusia. Itu adalah perkara asas yang patut dilakukan sebagai seorang hamba. Cumanya dalam kita pada waktu itu nak mengajak manusia, nak mendekatkan manusia, nak membimbing manusia kepada Allah, perlu pada waktu itu dengan kebijaksanaan dan hikmah. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Maka perkara yang fardu, sabda Nabi, jangan disia-siakan. Perkara yang Allah telah letakkan batasan dan sempadan, jangan dilewati dan jangan pada waktu itu dilampaui. Sementara perkara yang haram, dia bukan lagi makruh, bukan lagi syubhah, jelas haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya'a, dan perkara-perkara yang pada waktu itu memang haram. Allah telah tegaskan yang ianya adalah haram. Fala tantahikuha, maka janganlah kamu ambil. Tantahikuha ay la tanaluha, janganlah pada waktu itu diambil. Di FB okey ke? Ke sangkut-sangkut? Line tak okey. Ada yang kata line tak okey. Bagaimana dengan yang lain? Sebab FB baru maklumkan. Di FB okey ke? Di TikTok so far okey? So far okey di TikTok. FB saya je yang tak pasti kenapa. Kadang-kadang ada okey ke? Sebab saya nampak FB ada putus-putus. Okey, bagi saya seminit. Okey, line sangkut-sangkut. Okey, di FB line tak okey. Sebentar. Wah, masuk. Panggil Umi Aisyah. Tengok line kita biar pintu. Nak main kat bawah. Tengok line, kenapa line tak okey? Problem line sangkut-sangkut, dah okey. Sebentar sahabat-sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang berada di TikTok, yang berada di FB. Line sangkut tak okey, line putus-putus, banyak line tak okey. Speed test internet saya tak ada masalah, FB saya yang masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya baru perasan tadi. Sekejap saya tengok kelajuan internet saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlan-ahlan yang berada di TikTok, minta maaf sebentar, kita berhenti sekejap. Okey, dah okey. Dah okey. Okey. Dia punya upload dia tak ada masalah. 89 Mbps. FB yang masalah. Okey. Biar jalan dia. Nanti kalau tak okey beritahu lagi sekali. Okey, dah okey. Terima kasih. Minta maaf, baru okey. Yang pintu ni biar. Mungkin kalau pintu tutup ke apa. Okey, afwan. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Maka sabda Nabi SAW, wa harrama, dan Allah telah mengharamkan asya'a, beberapa perkara. Pada waktu itu nak menunjukkan perkara yang Allah larang tak banyak. Lebih banyak perkara yang Allah haruskan. Lebih banyak perkara yang Allah benarkan. Perkara yang Allah haram pada waktu itu beberapa perkara. Tak banyak yang Allah haramkan. Sebab itu kita lihat dalam perbahasan fiqh, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang dibenarkan lebih banyak daripada yang dilarang. Maka sabda Nabi SAW, wa harrama, dan Allah telah mengharamkan asya'a, hanya beberapa perkara. Maka perkara yang Allah larang ini, sabda Nabi SAW, fala tantahikuha, maka janganlah kamu ambil, ataupun diterjemahkan sebagai janganlah kamu kerjakan. Benda yang Allah haramkan, maka usahalah untuk tinggalkan. Benda yang Allah haramkan, maka usahakanlah pada waktu itu untuk jauhkan. Jangan diambil. Maka perkara yang fardu, sabda Nabi, jangan disia-siakan. Perkara yang
Allah letakkan batasan, termasuklah yang makruh dan syubhah, maka pada waktu itu jangan dilewati, jangan pada waktu itu dilakukan. Perkara yang haram, yang mana ianya tak banyak, beberapa perkara, sabda Nabi SAW, janganlah kamu kerjakan, jangan kamu ambil. Kemudian ada yang keempat, sabda Nabi SAW, wasakata an asya'a, dan Allah pada waktu itu berdiam, tidak meletakkan hukum, an asya'a, tentang beberapa perkara. Ada beberapa perkara yang pada waktu itu Allah, Nabi SAW tidak sebutkan. Lalu Allah tak sebutkan hukum tentang sesuatu perkara kerana pada waktu itu bukan kerana Allah lupa. Dalam Al-Quran kita belajar banyak ayat yang menerangkan bahawa wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu lupa. Allah tak pernah lupa. Di dalam ayat yang lain firman Allah, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tak pernah lupa. Namun sabda Nabi SAW, ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut hukumnya. Satu, kerana perkara itu tidak diperlukan, perkara itu tidak ada manfaat untuk manusia. Maka perkara yang Allah tidak sebutkan hukumnya, kenapa? Rahmatan lakum, sebenarnya sebagai tanda kasih sayang Allah untuk kamu, ghaira nisyan, bukan kerana Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka janganlah kamu mencari tentang perkara tersebut. Yang mana pada waktu itu tak disebutkan hukum dan pada waktu itu tidak ada penjelasan untuknya, maka tak payahlah untuk pada waktu itu dicari. Dan ini pun termasuk dalam hadis yang kita telah belajar sebelum daripada ini, hadis yang mana riwayat 1218, yang mana Nabi SAW mengajar kepada kita, di antara keindahan Islam seseorang itu adalah dia belajar untuk meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan dia. Maka ada hukum yang pada waktu itu tak ada kaitan dengan kita. Ada hukum yang Al-Quran pada waktu itu tak sebut kepada kita. Maka pada waktu itu tak perlulah untuk kita mencari tentangnya. Kenapa Allah tak sebut? Rahmatan lakum, sebenarnya adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu, bukan kerana Allah lupa. Maka tindakan kita sebagai manusia, apa yang patut kita buat? Fala tabhathu anha, maka tak perlulah pada waktu itu kamu mencari tentangnya. Ada banyak contoh tafsiran ataupun makna tentang ayat-ayat muqatta'at. Apa maksud dia? Bukan kerana Allah lupa, lalu Allah tak terangkan, maka tak perlulah pada waktu itu dicari tentang perkara tersebut. Tapi kita hidup pada zaman yang mana Masya Allah Tabarakallah, perkara yang memang dah jelas pada waktu itu tidak dilakukan. Perkara yang memang dah jelas pada waktu itu sama ada yang fardu disia-siakan ataupun yang haram pada waktu itu dilakukan. Namun perkara yang pada waktu itu tidak ada kepentingan, dan kadangkala Allah dan Nabi SAW pun tidak menyebut, dan pada waktu itu ianya tak ada kaitan dengan kita, itulah kadangkala yang kita habiskan masa untuk mencari. Kerana daripada hadis ini Nabi SAW jelaskan perkara yang tidak ada kaitan, maka pada waktu itu tidak perlulah kamu mencari. Allah sembunyikan kerana rahmat untuk kamu. Contoh, sebagai contoh, benda yang memang Allah sembunyi, bahkan Allah jelas dalam Al-Quran, kita mustahil akan tahu. Antaranya adalah tentang kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah pada waktu itu adalah kiamat. Maka kiamat contohnya, benda yang Allah sembunyi. Rahmatan lakum, kerana sayangkan kamu. Bayangkan kalau manusia hidup dalam keadaan dia tahu bila kiamat, maka habis porak-peranda, kadangkala dia tak tenang untuk hidup. Orang yang mana kalaulah hidup dalam keadaan dia tahu
bila kematian dia pun pada waktu itu dia tak boleh nak handle, tak lalu makan, tak lalu nak melayan keluarga. Orang yang kalaulah dibukakan hijab, dia tahu bila dia meninggal dunia. Maka pada waktu itu macam-macam kerja yang pada waktu itu dia tak boleh lakukan. Maka ada perkara yang Allah sembunyi. Contohnya pada waktu itu tentang kiamat. Sebagai tanda kasih sayang Allah untuk kamu, sabda Nabi. Bukan kerana Allah lupa. Maka sabda Nabi, fala tabhathu anha, janganlah kamu mencari tentangnya. Sebab kalau dicari pun pada waktu itu kita tak akan tahu bila kiamat. Berapa banyak penafsiran daripada zaman dulu lagi. Orang pada waktu itu menafsirkan bila kiamat. Tetapi manusia tak akan pernah jumpa bila kiamat. Tanda-tanda kiamat itu sekadar tanda. Tanda-tanda kiamat bukan pada waktu itu melazimkan kedatangan kiamat. Sehingga Jibril pun tidak tahu. Bila Jibril bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, bila kiamat wahai Muhammad, sabda Nabi SAW dalam hadis, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang pada waktu itu bertanya, iaitu Jibril, dan orang yang ditanya, iaitu Nabi, kedua-duanya pun tak tahu bila kiamat. Maka ianya adalah antara rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah tindakan kita, sabda Nabi? Fala tabhathu anha. Maka perkara yang Allah sembunyikan bukan kerana lupa, maka janganlah kamu mencari tentangnya. Hadis riwayat Sunan Ad-Daruqutni dengan sanad yang sahih. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Hadis yang ke-22, riwayat yang ke-1234, hadis yang penting juga, hadis berkenaan tentang banyak asas yang boleh kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku telah berkata wahai utusan Allah, akhbirni bi amalin, beritahukanlah kepadaku tentang suatu amalan, yudkhiluniyal jannah, yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga, wa yubaiduni minan nar, dan boleh menjauhkan aku daripada neraka. Maka Muaz bin Jabal pada waktu itu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang kalau aku benar-benar jaga dengan sebaik-baiknya amalan tersebut, aku akan masuk syurga dan dijauhkan daripada api neraka. Tak perlu masuk ke dalam neraka. Maka soalan ini penting. Soalan yang betul membawa kepada pertanyaan yang betul. Muaz bin Jabal bukan sekadar tanya tentang apa yang boleh masuk ke dalam syurga. Sebab orang yang ada iman, tempatnya pasti akhirnya adalah syurga. Namun bukan sekadar itu, nak dijauhkan daripada api neraka, tak nak masuk dalam neraka. Bila Nabi SAW mendengar soalan ini, maka Nabi bersabda, laqad sa'alta an azim, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, tentang sesuatu yang hebat. Ini benda besar, benda yang hebat. Wa innahu, namun sesungguhnya perkara itu, la yasirun, akan menjadi mudah, ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih, bagi orang yang Allah permudahkan untuknya. Penting. Daripada jawapan Nabi kita dapat tahu bahawa bukan mudah nak menjaga amalan untuk jauh daripada api neraka dan masuk syurga. Bukan mudah. Namun ianya menjadi mudah bila Allah mudahkan. Bila Allah mudahkan. Maka sebab itu dalam kita melakukan ibadah, dalam kita pada waktu itu mentaati perintah Allah, jangan lupa minta Allah untuk permudahkan urusan kita, istiqamahkan kita. Sebab benda yang susah, sabda Nabi, kalaulah pada waktu itu dipermudahkan oleh Allah, maka ianya menjadi mudah. Baru Nabi jawab, apakah perkara yang kalau kita benar-benar jaga, maka pada waktu itu kita jauh daripada neraka dan kita akan masuk syurga. Tidak lain tidak bukan adalah fardu-fardu yang Allah telah tetapkan. Sabda Nabi SAW, ta'budullah, yang pertama kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu.
Sebab syirik adalah antara dosa besar yang kalaulah manusia meninggal dalam keadaan syirik, Allah tak ampunkan. Allah tak ampunkan. Dosa lain, kalaulah pada waktu itu dia meninggal dunia dalam keadaan tidak ada syirik, ada kemungkinan Allah akan ampunkan. Liman yasha, untuk sesiapa yang Allah nak. Tetapi kalaulah seseorang itu meninggal dalam keadaan syirik dan dia tak bertaubat, maka Allah tak akan ampunkan. Maka sabda Nabi yang pertama, sembahlah kamu akan Allah dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wa tuqimus salah, mendirikan solat, jaga solat. Bukan sekadar solat, tetapi mendiri dan menjagakan solat yang apa dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, jaga zakat. Pada waktu itu jaga zakat. Yang mana zakat, ada zakat pada perniagaan, ada zakat pada harta, ada zakat simpanan, ada zakat binatang ternakan, ada zakat tanam-tanaman untuk orang yang ada tanaman dan sebagainya. Dan itu ada syarat-syaratnya yang detail. Maka sabda Nabi yang ketiga, jaga zakat. Yang keempat sabda Nabi, wa tasumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kena ambil berat tentang puasa pada bulan Ramadan. Apakah yang boleh membatalkan, yang boleh mengurangkan pahala dan seumpamanya. Dan yang ketiga sabda Nabi, wa tahujjul baita, melakukan ibadah haji di Baitullah dalam kurungan untuk sesiapa yang mampu. Maka barang siapa yang jaga kelima-lima ini, insya-Allah dengan sebaik-baiknya, maka pada waktu itu dia akan dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan ini bukanlah mudah. Kadang-kala kita ada sambil lewa melakukan sesuatu. Kadang-kala kita ada kekurangan dalam melakukan sesuatu. Sama ada kekurangan ketika mana mendirikan solat, kita lalai, kita leka. Kadang-kala kekurangan ketika mana berpuasa, pada waktu itu kita tak buat, dan pada waktu itu tanpa sedar hilang pahala puasa kita. Kadang-kala di dalam menaikkan ibadah haji dan sebagainya. Maka sabda Nabi SAW, orang yang jaga 5 perkara ini, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Maka Nabi dah jawab dah soalan tadi, tetapi Nabi bagi lebih. Nabi SAW bagi ekstra. Apakah yang lebih tadi? Sabda Nabi SAW, summa qal, kemudian Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, mahukah aku tunjukkan kepada kamu terhadap pintu-pintu kebaikan. Dalam terjemah disebut pintu syurga. Kena betulkan, al khair maksudnya pintu kebaikan. Maksudnya kalaulah kita nak buat baik, pada waktu itu ini adalah permulaan dia. Yang mana bukan senang nak buat baik. Kadang-kala kita susah nak buat baik. Tapi kalaulah kita jaga 3 amalan berikut, maka mudah untuk kita melakukan amalan baik yang lain. Itu maksud abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Orang yang pada waktu itu dia dapat buka pintu kebaikan, mudah untuk dia melakukan kebaikan. Maka sabda Nabi SAW, wahai Muaz, aku dah jawab pertanyaan kamu. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu apakah perkara yang boleh menjadikan kamu mudah melakukan kebaikan? Itu bahasa dia. Ala abwabil khair, mudah untuk melakukan kebaikan. Maka siapa tak nak? Maka sabda kata Muaz bin Jabal, bahkan wahai Rasulullah, maka Nabi sebut ada 3 perkara. 3 perkara yang kalau kita jaga, abwabil khair, mudah untuk kita melakukan kebaikan yang lain. Apakah 3 perkara tersebut? Sabda Nabi SAW yang pertama, as-sawmu, jaga puasa sunat. Adapun puasa fardu kita dah belajar tadi dalam 5 perkara. Puasa sunat, orang yang banyak melakukan puasa sunat, mudah untuk dia melakukan al-khair, kebaikan yang lain. Kenapa puasa sunat? Sabda Nabi, junnah, kerana puasa adalah umpama perisai. Perisai daripada apa? Daripada melakukan maksiat.
Perisai daripada apa? Daripada melanggar perintah Allah. Perisai daripada apa? Daripada godaan syaitan dan sebagainya. Perisai daripada apa? Daripada ajakan hawa nafsu yang mengajak kepada perkara yang buruk. Maka sabda Nabi yang pertama, jaga puasa sunat. Orang yang banyak berpuasa sunat, maka pada waktu itu junnah, dia ada perisai daripada melakukan maksiat, daripada melakukan perkara yang Allah larang, daripada godaan syaitan, daripada ajakan nafsu, dia ada perisai. Namun dalam hadis yang lain, Nabi SAW ingatkan, perisai yang Allah beri melalui ibadah puasa ini, malam yakhrikha, jangan dirosakkan. Perisai ini jangan dirosakkan. Dan antara yang boleh merosakkan perisai sabda Nabi adalah perkataan-perkataan yang tak dijaga waktu puasa. Antaranya berbohong waktu puasa. Maka sayang dirosakkan perisai. Ketika mana puasa pada waktu itu mengumpat, sayang, maka perisai tadi menjadi rosak. Maka itu perbincangan yang lain. Namun puasa sebenarnya adalah perisai sabda Nabi. Yang mana bila seseorang itu banyak berpuasa sunat, maka pada waktu itu mudah untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Yang kedua adalah sabda Nabi, wassadaqah, adalah sedekah. Yang pertama, kalau mudah nak buat baik, jaga puasa sunat. Yang kedua, kalaulah mudah nak melakukan kebaikan, sabda Nabi adalah sedekah-sedekah, infak-infak sunat. Adapun infak yang wajib zakat, kita dah belajar pada waktu zakah dengan memberi zakat. Maka banyakkan bersedekah, banyak menginfak, banyak memberi. Sabda Nabi SAW, tudfi'ul khati'ah, boleh memadamkan dosa. Dengan bersedekah, Allah boleh padamkan dosa. Dengan bersedekah, Allah boleh hapuskan dosa. Dan Nabi beri perumpamaan, kama yutfi'ul ma'un nar, seperti mana api boleh dipadamkan dengan air. Bila ada api, maka air boleh padamkan. Orang yang banyak sedekah, maka dengan sedekah tadi akan memadamkan dosa-dosa. Apakah yang ketiga? Yang ketiga kita sambung esok insya-Allah. Kita dah lebih masa, ada sebahagian yang nak buat persiapan untuk ke masjid dan sebagainya. Insya-Allah kita jumpa pada pertemuan nanti. Pada malam ini, insya-Allah pada malam yang saya sempat, saya sebenarnya sedang baca satu buku yang menarik tentang umrah, sebab saya lagi 14 hari akan menunaikan umrah. Lalu sambil saya baca, saya nak berkongsi tentang buku tersebut. Syama'il insya-Allah kita akan habiskan lepas daripada Al-Adhkar, sebab kita ada mulakan Syama'il. Namun jadual yang padat menjadikan tak dapat nak istiqamah dengan Syama'il. Namun kita akan sambung Syama'il lagi separuh buku. Selepas daripada habis Al-Adhkar, barulah kita baca kitab yang baru insya-Allah. Dan kemudian waktu malam, dan mungkin ada malam yang saya tak sempat, tapi bila saya sempat, saya akan buat perkongsian tentang umrah berdasarkan satu buku yang saya akan baca untuk diri sendiri, tapi kita akan kongsikan melalui live pada jam 10 ataupun jam 10 lebih kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan. Jemput bersama nanti insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Apa yang baik daripada Allah, jika ada di antara sahabat-sahabat yang ingin bersama untuk umrah pada bulan 2 nanti, maka masih lagi ada kekosongan, maka jemput untuk bersama. Mudah-mudahan nanti lebih banyak manfaat untuk setiap daripada kita. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.